Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi. okey. Mana untuk pagi ni kita bukan buat formal sangatlah. Mana kita sambil-sambil apa? Sambil-sambil berbual mana berbual untuk mengenal okey, mengenal TPB, okey. Lepas tu bagaimana kita nak mengenal pasti cara-cara kita apa? Kita trade, okey. Mana kita nak kat sini mana kita nak sama-sama mengenali lah, okey. Mengenali antara satu sama lain. Ah, Lepas tu kita boleh pergi jauh lagi lah. Jadi sini saya tengok dalam ya, okay, dalam TBB pun kita base pada uh, scalping, okay? Kita mana kita trade tu base pada scalping, jadi kita boleh sama-sama follow lah teknik yang digunakan dalam TBB. Okey, mana kita serah pada ni lah ke tuan besar kita, Fu Fairul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pagi ni. InsyaAllah saya akan cuba kata berkongsi lah sedikit pasal berkenaan macam mana kita punya point of view kita terhadap market lah. Okey. Terutamanya market ICPO. Sebab kita memang kita dekat TPB ni sebenarnya dua elemen lah yang kita dua instrumen yang kita trade adalah ICPO dan juga saham. Saham pun memang kita trade lah. Sebab saya pun player saham, saya daripada saham daripada grup yang sama yang siapa sebut tadi? Tuan Saham. Fadil. Fadil. Baca Fadil ke macam mana? Nama. Fudail. Fudail. Fudail tu. Tu nak sebut ayat sikit tu. Fudail kan. So saya pun sama lah. Arab ni Fudail. Daripada sama lah. Saya pun daripada sana juga. Yang disebut tadi saya tak nak sebut sebab ni recording. Kan. Okay. Dan ada sedikit pengalaman lah dengan CPO ni insyaAllah. Akan cuba berkongsi lah dengan you all. Okay, right. So, rata-rata yang kita dengar tadi sebenarnya semua dah ada at least sedikit pengalaman lah dengan market kan. Ada daripada forex, Fudail tadi pun daripada saham kan tadi kan. Bermula dengan saham kan. Betul? Ya betul. Tak apa buka mic kan. Kita boleh sembang tak ada masalah. Kita santai-santai. Alright. So kesimpulan yang saya boleh ambil adalah sebenarnya semua orang ada kepercayaan kepada market. Itu yang istilah yang kita gunakan dekat DBB lah. Dia ada dua benda yang kita kena tengok. Yakni kepercayaan percaya dan yakin. Alright. Jadi kita percaya market ni sebenarnya ada satu peluang. Right? Sebab tu kita semua berada di sini. Kita berada dengan market. Bukanlah di DBB. Maksudnya kita berada dengan market sebab kita tahu ada satu peluang dekat market yang mana yang kita boleh, kalau dengan cara yang betul, insyaAllah kita boleh buat duit lah. Betul? Cuma sekarang ni yang menjadi permasalahan pada kita adalah kita nak mencari keyakinan. Sebab buat tak jadi, orang lain buat jadi. Betul tak betul? Jadi keyakinan inilah yang kita kena rungkai yang pada diri kita. Jadi keyakinan ni macam mana? Saya suka ni analogi dah lama tapi saya share dekat you all ya. Orang lama dia dah tahulah. Saya buat analogi macam ni je. Tuan Nazrul Tuan Nazrul. Sebab dia buka mic. Okey, ibarat macam ni Tuan Nazrul. Saya nak analogi untuk percaya dan yakin Saya letak buah apple dekat kepala cikgu dinas. Okey? Dan saya shoot pakai panah. 5 biji, semua sharp. Pam, semua terbelah dua. Now saya pindahkan, sekarang Tuan Nazrul dah percaya kan yang saya boleh sharp shooter, betul? Betul. Now saya pindahkan apple yang sama letak dekat kepala Tuan Nazrul. Agak-agak Tuan Nazrul nak saya shoot. Percayalah. Dah berani, dah 5 tadi dah berjaya dah. Dah percaya, tapi ada keyakinan tak? Belum. Betul tak? Percaya sebab kita tengok dengan mata. So
So di situlah kita kena cari keyakinan. Macam mana kita kena kaji. Apa? Maksudnya di situlah technically-nya. Sama dengan market. You all percaya benda ni satu peluang. Tapi Betul. macam mana kita nak menguruskan keyakinan kita terhadap market? Macam kenapa aku masuk buy kan, macam tadi lah, macam you all share tadi dia kan. Jadi di sinilah yang kita cuba orang kata apa, kita di BB cuba berkongsi lah, bukan kata menyelesaikan masalah. Trading ni dia tak boleh nak orang kata 100% kita selesai masalah, betul tak? Cuma kita di BB ni macam ni lah, based on pengalaman saya sendiri, right, dalam trading. Semua grup pada saya semua sama. Kita berada di grup mana pun semua sama. Semua nak beri ilmu, semua nak bagi teknik, semua nak bagi keuntungan. Kan? Tak ada satu grup pun yang nak orang kata apa, tak nak bagi ilmu, nak jahanamkan orang, tak ada. Semua nak bagi ilmu, semua nak suruh berjaya. Cuma apa yang pengalaman saya daripada saya pun banyak grup saya join. Sebab apa saya nak pengalaman, saya nak ilmu. Kan? Saya dengan apa ni yang tuan yang paling utama yang grup itulah yang puan apa ni budak cerita tadi tu. Tu saya memang sejak sana saya sampai habislah level yang ada dalam tu apa? Dalam grup tu semua level saya belajar. Sampai advance lah. Okey. Lepas tu grup-grup lain saya join. Sebab apa? Saya nak point of view pasal macam mana dia orang baca market kan. Saya pun daripada saham nak ubah kepada CPO yang dua hala. Kita biasa satu hala, tiba-tiba nak buka. Dulu saya pernah lah 2007, 2008 saya pernah terbabit dengan forex masa tu. Tapi masa tu pun macam siapa tadi yang terbabit forex tadi? Aziz Tuan Aziz. Kan? Sama macam orang lain lah masa tu. Follow orang, belajar YouTube, tak faham apa pun. Kan? Tapi itulah pendedahan awal. Jadi bila saya terbabit dengan saham, dia lebih membuka minda saya lah. Tapi masa permulaan saham pun sama. Saya pun macam you all belajar tepi jalan, cari dalam YouTube, cari benda-benda yang free. Kan? Semakin belajar banyak kat YouTube, semakin banyak kena. Dan macam-macam jumpa, macam-macam mazhab kita jumpa kat YouTube. Jadi saya kata yang mana satu? Kenapa dia orang ni banyak sangat benda? Apa benda nak tengok sebenarnya? Betul tak? Inilah. Orang kata daripada pengalaman tu, saya concludekan, saya kata apa? Sebenarnya semua benda betul. Tak ada yang salah. Cuma tugas kita sebagai trader, kita kena smart. Kita kena jadi trader yang smart. Macam mana nak jadi trader yang smart? Alright? Kita kena susun balik ilmu-ilmu yang dia orang bagi tu. Kat mana? Sebab tu pernah dengar tak term selalu orang sebut confluent. Benar. Kan? Sebenarnya Betul. kita nak cari persamaan, titik temu antara semua benda ni. Kat mana kita nak cari? Supaya kita selari. Kan? Kita cari confluent yang kuat untuk kita nak buat keputusan dan lebih tepat. Jadi di situlah saya alhamdulillah orang kata Allah Taala bagikan ilham. So saya orang kata tertubuhlah masa TBB ni pada peringkat awalnya, saya dengan Cikgu Dina apa semua ni, kita lebih pada nak suka-suka, bukanlah suka-suka, maksudnya nak berkongsi sama-sama kita saja sebelum ni. Tak ada nak proper sangat. Nak buka pada luar apa semua tak ada. Kita more tu kawan-kawan kita kan, ramai-ramai berkumpul yang sama-sama trading, berkongsi idea. So daripada situlah kita daripada pengalaman kita live trade apa semua tu, kita create lah orang kata apa, satu group untuk kita sharing apa yang kita pengalaman kita orang. Jadi macam saya cerita tadi lah, sebenarnya ilmu yang kita dapat daripada mana tu kita kena susun mana priority dia. Okay? Sebab sekarang ni kebanyakan kelas di sana saya boleh katakan ramai yang belajar universiti. Faham tak? Kita pergi ke R1. Okay? Kalau kita baca buku psikologi yang ditulis oleh trader-trader yang dah berjaya kat dunia, maknanya orang yang nombor 1 hingga 10 lah yang terkaya dunia, dalam tu ada a few traders yang berjaya macam Warren Buffett kan, yang popular kan, Jesse Livermore, right? Itu antara orang yang nama-nama besar, Denzinger. Jadi kalau kita baca apa tulisan-tulisan dia orang, right? Dia orang memang cerita apa paling besar dalam sebelum terhasilnya teknik-teknik apa cara-cara dia orang masuk. Benda yang paling besar yang dia orang tekankan adalah psikologi market tu sendiri. Apa market nak buat?
Dan di situlah datanya setup. Jadi kalau kita tak faham apa market nak buat, sebab tu kita keliru tadi tu. Kita buy nak target 40 tick, tiba-tiba dia tunggu 40 tick. Sebab kita tak faham apa market cuba sampaikan. Jadi apa? Dekat kita di BB ni itulah bila saya orang kata pasal nampak clue-clue yang market cuba buat kan daripada pengalaman sebelum ni. So kita susun balik. Kita tak nak pergi orang-orang yang belum ada ilmu, belum ada pengalaman ni, dia pergi kepada apa tahu? Dia pergi kepada universiti dulu. Kan? Hari ni banyak kan kita belajar universiti kan? Maksudnya apa? Kita pergi belajar teknik-teknik advance. Tak salah. Cuma kadang-kadang kita tak kena dengan kita. Sebab apa tak kena dengan kita? Sebab kita belum ada asas. Sekejap lagi saya akan tunjuk chart. Saya akan tunjuk kat mana logik dia nanti. Boleh? Yang ni kita berkongsi secara ni dulu. Right. So, hari ni kalau kita tengok trader ini, kenapa hari ni trader, terutama trader-trader baru ataupun kebanyakan trader tidak profitable. Okay, kenapa? Reason why. Alright? Because of tadi, kebetulan tadi, Tuan Haji Zul kita, Abang Zul kita, Abang Haji Zul kita, dah sebut tadi hebat apa ni, Abang Haji kita. Tak ada lah. Apa dia? Memang betul. Saya pun itulah masalah dia psikologi kita lah. Nampak sangat lah psikologi kita, emosi kita kan. Itu yang buat kita gagal selalu. Okay. Sebab tu kata kita lack of knowledge. Sebenarnya kita cuba mencari knowledge. Betul tak? You all cari dekat YouTube. Kan? Dekat YouTube, you all join group. Kan? Tapi masalahnya tak selesai kat masalah. Masih buat mistake yang sama. Apa kat mana tak kenanya? Itulah saya kata tadi. Kita tak susun ilmu tu di tempat yang betul. Sebab tu saya di TVB ni kita suka tekankan di peringkat sekolah dulu. Kalau di peringkat sekolah rendah, sekolah, alamak. Okey. Dekat sekolah rendah. Dekat sekolah rendah ni kita fail. Okey, sekejap lagi saya ulas macam mana sekolah rendah. Kan? Memang lagi susah lah kita nak faham yang universiti. Maksudnya apa? Teknik-teknik yang tinggi-tinggi tu sebenarnya, alright, kita kena faham kat sini. Sebab kat sinilah psikologi dia bang. Kalau nak tahu. Psikologi market dekat sini. Dekat sekolah rendah. Dekat sekolah menengah ni, kita dah nak buat keputusan. Nanti sekejap kita lebih lanjut. Boleh? Cuba tengok ni. Okay. Lack of knowledge and education. Okay. Discipline issue. Maksudnya diri kita lah. Internal punya masalah. Kita disiplin. Okay. Yang ni kita kena didik. Sebab tu saya tekankan dekat sini. Pertama, kita kena lengkapkan dulu knowledge kita ikut susun. Kita susun dulu knowledge kita. Daripada sekolah rendah sampai universiti. Okay. Universiti ni kita bagi kebebasan. Nak pergi universiti mana? Nak pergi, contohnya, SMC, Wyckoff. Ni universiti lah ni. Faham tak? Elliott Wave. Apa lagi? Yang top-top. Kan? BBMA. Ni yang top. Apa lagi? Itulah antara universiti ni. Tapi dekat sini dulu. Yang ni terpulang pada kreativiti dah masing-masing. Nak pergi ke mana. Sebab tu sekarang ni ramai ilmu-ilmu yang kita belajar dekat YouTube terutamanya. Ataupun ada certain mungkin group kan. Dia orang tekankan dekat sini. Memang nampak indah. Sebab apa? Sebab cerita benda dah jadi. Betul tak? Bang, semua cerita dia benda dah jadi. Kelas. Kan? Bukanlah kata semua, kebanyakan lah. Tapi bila kita nak baca masa market tengah bergerak, itu bukan orang lain, saya pun tak berani kadang-kadang nak bagi confirmation 100%. Cuma kita bagi clue macam tu je lah. Betul tak? Okay? Boleh tak asalkan ni? Boleh faham tak? Boleh follow lagi? Okay. Now, kita susun balik knowledge kita ni, okay? Lepas tu baru kita didik diri kita, disiplin. Sebab tu dalam subjek kita nanti Cikgu Dina last kali akan ulas pasal diri kita kan. Disiplin isu ni, kita akan didik di DBB, kita akan didik pula disiplin isu. Macam mana kita nak mendidik diri kita supaya berdisiplin dengan market. Supaya kita sekarang ni nak bina jadi trader yang smart untuk keyakinan tadi tu. Right? Dan kita kena kaji psikologi faktor yang ada pada market. Market movement. Apa yang nak buat? Macam mana kita nak kaji ni? Jawapan dia ada kat sini. Okay? Sesi pertama kelas kita. Kalau kelas yang proper. Memang kita akan cerita pasal ni je. Macam mana kita nak control market? Macam mana kita nak psikologi? Nak menjawab soalan-soalan yang you all sebut tadilah. Kita buat macam ni, dia buat macam tu. Ni. Sebab kita tak faham circle market macam mana. Cycle market tu.
Okey, boleh. Boleh. Alright. So ramai antara kita ni, okay, many people ni yang trading because of belief. Okay, market ni konon-kononnya way to make quick money. Betul tak betul? Itu yang kita diceritakan sampai kali ni, betul? Boleh buat duit, cepat dapat duit. Ditunjuk keuntungan-keuntungan yang menggiurkan. Betul tak betul? Betul Abang Haji? Boleh lah buka mic sama-sama. Betul, ya. Betul tak? Tuan Haris. Betul. Sini lah, kita dijanjikan bulan dan bintang, ditunjukkan bulan dan bintang. Menyebabkan kita Terpedaya. dan yang terpedaya tak apa lagi. Kita terlepas pandang tentang effort and time. Maksudnya apa? Kita perlukan time ni, maksudnya apa? Trading hours. Kalau nak bawa kapal terbang, bang, kapal terbang tu berisiko tinggi, betul? Ya. Dia perlukan apa? Flying hours. Right. So sama, kita trader. Trader kan benda berisiko tinggi. Kenapa kita tak ada trading hours? Macam mana kita nak trading hours? Nak tunggu lambat. Macam mana nak shortcut dia? Daripada training belajar. Kena belajar, ada guru, ada mentor. Ada mentor. Yes, betul. Dan ada team. Semalam dalam live saya sebut, kena ada team. Sebab apa kena ada team? Siapa yang bagi rezeki kepada kita? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cukup suka bila hamba dia berjemaah. Sebab tu kita dekat DBP kita buat live trade. Walaupun benda tu menyalahi SC. Sebab kita nak bersama-sama buat keputusan, kita nak pandangan yang sama masa live. Dan insya-Allah bila kita buat keputusan yang berjemaah, sebenarnya dia satu, kita membina ekonomi kita bersama, insya-Allah. Kan? Yang kedua, ukhuwah di antara kita. Kan? Berjemaah kan? Jika tak ada nanti suatu hari dah ada sahabat-sahabat kita yang pergi dulu, saya pergi dulu ke, at least kita ada tim yang mendoakan kita, yang faham tak? Kita nak cari sahabat di samping benda yang sama. Kita mencari sahabat dalam konteks minat yang sama ataupun kita punya kerja yang sama. Kan? Trading. Sebab kalau kita tengok kenapa persatuan kan, wujudnya persatuan, contohnya persatuan based on hobi, kelab kereta, ataupun kelab-kelab mainan, bola sepak ke apa, dia orang boleh bersatu hati. Because of apa? Sebab minat yang sama, persamaan kita, chemistry kita. Sebab tak? Walaupun kita datang daripada latar belakang yang berbeza, tetapi apa yang menghubungkan kita adalah minat kita. Kan? Hobi kita. Sebab tu saya pegang pada yang tu. Jadi nak trading hours ni, bila kita bersama tim, kita kutip daripada orang ni sikit, lama-lama dia akan menambah trading hours kita lagi cepat. Compare kalau kita bergerak secara solo. Everything kena buat sendiri. Kan? Dan of course, bila kita bersendirian, lagi banyak mistake yang kita akan buat. Sebab tak ada check and balance. Siapa nak tegur kita, siapa nak, kan? Betul. Lepas tu tempat kita nak merujuk, kat mana aku nak tanya. Jadi environment tu lah kita cuba wujudkan di TBB untuk kita biar satu environment yang sihat dalam trading. Right. Okay? However, this is dangerous lah sebenarnya untuk kita punya kan, kita sebenarnya mencari bukan mencari untung sebenarnya. Betul tak? Kita mencari nafas lah. Bahasa mudah dia. Okay, boleh Boleh nampak tak sini? Secara psikologi boleh nampak sikit sebanyak Okay, now saya nak pergi kepada macam mana ni, saya pergi sepetas lalu lah. Kalau nak detail nanti sebab dia kata ini kita akan kumpas nanti bila dekat sesi pertama kita punya kelas. Okey, kelas besar nanti. Okey, ini saja pun satu hari kita buat lah. Macam mana kita nak bentuk minda kita betul, kita nak susun balik strategi kita apa semua dalam kelas yang sesi pertama. Alright? Kita nak susun balik. Kadang-kadang benda tu dah ada dalam diri kita, cuma kita tak faham. Kita orang kata apa, terlepas pandang lah. Jadi kita nak susun balik benda tu. Alright. So seterusnya kita nak bila kita nak berhadapan dengan market ni, bila kita dah faham psikologi apa semua, kita kena faham juga rukun chart. Okey, ini yang saya tekankan kat sekolah rendah, antaranya sekolah rendah,
rukun yang dalam cat ni. Apa yang dimaksudkan rukun ni? Ini saya buat sendirilah nak bagi mudah faham. Kan? Berapa ramai orang tidak boleh tahu psikologi candlestick? Kenal candlestick? Semua kenal sebab you tengok hari-hari candlestick bergerak. Tapi psikologi dia. Betul tak? Siapa faham psikologi dia? Kenapa dia open kat situ? Kenapa dia close kat situ? Kenapa higher dia kat situ? Kenapa low kat situ? Kau betulkan ni, candlestick ni. Okay, kenapa tiba-tiba dia buka bawah ni? Kenapa ni? Boleh faham tak? Kenapa? Faham tak soalan saya? Faham, tapi yang tadi tu tak tahulah kenapa dia. Cat bergerak based on supply and demand. Betul. Supply and demand betul. Itu betul. Memang betul. Cuma kita nak tahu supply and demand tu, kekuatan supply and demand tu pula kena kaji. Sebab tu kita di TVB kita akan cuba orang kata apa? Share dari segi psikologi. Kenapa dia perlu merah? Kenapa buyer perlu menang? Kenapa seller perlu menang? Faham? Kekuatan candle ni sendiri macam mana dia menunjukkan kekuatan, menunjukkan momentum. Kita kena kaji. Setiap movement dalam market tu dia ada clue, dia sampaikan clue sebenarnya. Memang benda ni dia agak orang kata bagi nampak berat lah, tapi bila dah start belajar nanti benda tu nampak logik lah sebenarnya. Jadi ini yang saya belajar daripada yang kelas saya. Memang mahal lah. Ini memang saya cakap betul lah. Saya habis total saya ingat dekat 20,000 untuk psikologi. Kelas basic-basic ni kalau rendah sahaja. Tak pergi ke advance pun. Advance lagi murah. Kalau you nak buku boleh ada 400 muka surat kalau you nak baca. Saya boleh bagi. Nak baca ke nak saya cerita? Terus translate dan tengok. Kalau dia kata nak minta cikgu cerita. Right. So sebenarnya hari ni kita belajar Marubozu, Pershing Line, Doji, betul tak? Itu kita belajar nama. Kita bukan belajar psikologi dia. Kita hafal nama. Okay? Kenapa candlestick ni perlu turun dulu, lepas tu baru dia naik, kenapa? Ada sebab dia. Okay? Lepas tu market structure. Macam mana kita nak determine market structure? Market structure ni pun datang dalam pelbagai version, pelbagai mazhab, betul? Betul tak? Nanti kita akan ulas macam mana market structure tu, fungsi market structure tu. Okay? Dalam pelbagai, kita sebenarnya benda tu satu puzzle tau. Dia benda tu sama sebenarnya, cuma ditukar kepada terminologi yang berbeza-beza. Contohnya, saya bagi contoh lah. Dalam Wyckoff ataupun SMC dia panggil change of character, contoh. Betul? Change of character kan? Coach. Okay. Ada group dia panggil apa tu? Astagfirullahaladzim. Ada group dia panggil CBR, candle break resistance. Alright? Ada pula orang panggil macam kita panggil PBR, price break resistance kita dekat TBB. Itu hanya terminologi sebenarnya. Boleh faham tak? Okey, itu hanya terminologi, jadi kita terperangkap kat situ. Itu yang saya kata tadi, bila saya kaji balik ilmu-ilmu ni, rupanya dia ada related each other. Lebih kurang sama. Ya, cuma kita dikelirukan dengan terminologi menyebabkan kita jadi bergaduh. Bukanlah bergaduh, orang kata jadi perselisih faham. Idea antara kita. Bila kita kaji sebenarnya, benda tu sama. Saya bagi contoh satu kan. Bila market saja kan. Okay. Bila keadaan macam ni. Okay, you perasan tak ni market saja kan higher lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high kan. Higher low, betul? So bila dia pecah sini kan, okey, dalam bahasa Wyckoff ataupun SMC dia akan panggil wash. Okey. Dalam bahasa standard orang kata breakout. Betul? Bahasa itu normal, breakout. Okey. Dalam bahasa chart pattern dia kata apa? Quasimodo. Ni Quasimodo. Betul tak? Perasan tak? Dia masuk kat sinilah chart pattern. Benda itulah yang saya nak jadi psikologinya. Kita terperangkap dengan terminologi hari ni. Tak salah.
Bukan kita kata salah, cuma sebab dia kata cara kita nak tafsir balik tu, cara kita nak ambil balik tu supaya kita tidak terkeliru bila datang ilmu-ilmu yang pelbagai, teknik-teknik yang pelbagai. Bila kita rujuk balik, rupanya benda tu adalah ada dalam buku sekolah rendah kita sebenarnya. Faham? Contohlah kita belajar mat lah, mat sekolah menengah kan, mat tambahan apa semua kan. Keluarlah algebra apa semua. Tapi asas dia kat mana? Saya pun dah lupa dah sebenarnya kalau nak cerita algebra apa saya dah lupa dah. Dah tinggal lama kan. 20-30 tahun tinggal mati nak ingat. Cumanya asas dia kat mana? Dia kena balik pada yang tambah kali darab bahagi apa semua tu. Betul tak betul? Betul tak betul guys? Faham tak? Alamak, tak ada orang dah ke? Betul. Ada. Okay. Ada. Daripada kali darab bahagi inilah dia tercipta yang pelik tu. You all sekarang ni pergi belajar algebra. Lepas tu pening. Alah macam mana nak kira. Sebab apa? Si Faye pun masih tak ingat. Jadi dia menjadi masalah lah pada kita. Kita nak tafsir setup tu. Sampai maksud yang saya nak sampaikan? Sampai. Okey, saya bagi contoh lagi kan. Okey, ni dari sisi structure. Structure ni dia akan berbentuk chart pattern. Chart pattern ni, macam mana chart pattern tu kita nak tahu? Right? Saya bagi contoh lagi lah. Teknik saya selalu lupa. Apa PE? Bullish butterfly apa semua tu apa? Harmonic pattern. Harmonic pattern kan. Harmonic pattern pun sama. Dia kira macam ni, dia kira macam ni. Kan? Dia tarik daripada sini ke sini, sini. Dia ada ukuran dia kiraan, cuma dia lebih detail. Berapa bacaan-bacaan dia tu kan. Dari segi fiber apa semua tu. Menyebabkan terhasillah teknik harmonic pattern. Wal hakikatnya dia adalah daripada structure. Sebetulnya structure di situlah dia mencari. Kalau structure kita tak faham, macam mana kita nak mencari harmonik? Macam itulah contohnya. Faham tak? Jadi ini dia berada di sekolah rendah. Macam mana kita nak determine market structure pula untuk saya punya view ataupun TBB punya view ada 3. Major, minor, hidden structure. Macam mana pula kita nak determine yang major tu macam mana nak kira? Minor macam mana nak kira? You all faham tak benda tu sekarang ni? Dalam trading. Tak faham. Tak faham tu. Jadi ini yang menyebabkan kita gagal faham psikologi market tu. Market cuba sampaikan apa? Okay? Kita pergi lebih lanjut. Boleh faham sini ya? Right. Kita pergi seterusnya. Okay. Ini kita simpulkan dekat TBB. Dan kita tekankan. Right. Kita akan ajar pembentukan candlestick tadi tu. Daripada candlestick ni, dalam banyak-banyak candlestick tu susun-susun, dia akan membentuk market structure. Faham? Jadi kita kena faham psikologi market candlestick tu, kekuatan candlestick tu. Bila dia makan candlestick ni, bila dia ni, kita kena combine dengan volume pula. Terakhir volume pun semua. Itu psikologi. Maknanya transaksi yang berlaku. Candle ni sebenarnya transaksi yang berlaku. Kekuatan. Betul. Kalau warna hijau, kita panggil siapa menang? Warna hijau. Buy. Warna hijau pula. Kita kata buyer kan? Buyer menang kan? Dalam buyer ni, ini biasa kita belajar, betul? Warna hijau. Kita kata buyer. Tapi dalam buyer ni dia ada pula. Ada dua partisipan di dalam situ. Apa partisipan yang ada kat sini? Apa? Saya istilahkan sebagai macam inilah. Professional trader dan juga dengan retailer trader. Kita lah. Jadi kita nak sampai kat sini, kalau warna hijau tapi retailer ramai, you all nak ni jerung lah nak faham. You all nak follow jerung atau nak follow retailer? Jerung lah. Sebab tu ramai terperangkap. Sebab apa kita belajar? Volume tinggi warna hijau, breakout. Tapi kenapa tiba-tiba breakout? Fake breakout. Sebab apa? Sebab dalam hijau ni sebenarnya yang ramai retailer, bukannya jerung. Macam mana tahu tu jerung? Itu nanti kita ulang kat lah. Okey. Faham? Sebab tu kita terperangkap tadi tu saya kata tu. Sebab tu kalau kita belajar sekadar YouTube ni sebenarnya dia scammer halal. Semalam saya sebut dalam kelas kan. Scammer halal kepada orang yang tak tahu. Tapi kalau orang yang tahu, dia itu penambahan input kepada dia. Tapi bagi kita yang tak tahu, itu adalah scammer halal. Maksudnya apa? Dia cuba sampaikan pada you all
Konon-konon benda ni senang. Senang bagi orang dah faham. Sebab tu kita sebenarnya YouTube ni kemudian. You dah ada basic, dah pergi sekolah rendah apa semua. Nak cari lebih info, pergi YouTube. Itu baru langkah yang betul. Jangan daripada YouTube, you buat konklusi sendiri, itu yang mata pelengkap. Sebab apa? Okay. Market perlukan, kalau dalam TBB ni, dia orang saya istilahkan apa tahu. Tapi minta maaf, saya bukan kata nak underestimate apa-apa. Cuma, yang kita kena faham adalah, siapa terkeluar? Okay, yang kita kena faham adalah, apa ni? Kita nak faham psikologi jerung ni. Kat mana dia nak bermain apa semua tu. Yang ni kita nak kena betul-betul kita kena faham. Supaya kita tidak terperangkap dengan market. Right. Boleh tak setakat ni? Ke pening lah? Boleh, insya-Allah. Pening, Okay. pening kan. Lalat dia juga. Tidak nak sikit. Dia lalak sikit. Okey. Tadi sebab dia perlukan market macam ni. Satu point yang saya terlupa nak beritahu tadi. Market perlukan pak sanggup lah kita kata. Ataupun dalam TBB saya sebut dia perlukan trader yang kurang cerdik lah. Tak payah guna bodoh. Sebab apa? Sebab kalau semua orang faham market, macam mana dia orang nak buat untung? Siapa nak jadi pak sanggup? Dia nak, masa dia nak jual tu, kita pergi beli. Faham tak? Kalau kita pergi belajar keluar Evan mahal kan, dia orang memang perlukan sebab untuk liquidkan market, liquidity. Sebab kan di supply and demand. Orang menjual pada ada pembeli. Faham tak? Faham tak guys? Faham. Market bergerak kan? Market bergerak ni because of supply and demand. Ada orang yang menjual, ada orang membeli. Kalau tidak, dia tak akan bergerak. Andai kata semua orang pandai. Kita tahu, ni market nak habis dah ni, nak tukar trend. Semua orang tahu. Agak-agak market trend turun tak? Turun tak? Agak-agak. Guys? Memang tak turun lah market. Betul tak? Betul tak betul? Tuan Azrul? Betul. Dia turun. Betul. Turun. Maksudnya, dia perlukan retailer yang tak tahu pasal market, yang jahil pasal market, untuk dia nak liquidity kita panggil, untuk dia nak liquidkan market, untuk mencairkan market, bagi market tu bergerak. Jadi kita nak ke tergolong dalam golongan tu? Tidak. Dia memang perlukan orang-orang yang macam gini, orang confused dengan market ni, macam kita sekarang lah. Kita buat macam tu, dia jadi macam ni. Kita buat macam ni. Dia perlukan. Bukan kata market tu jahat, memang dia perlukan. Dan kita, kalau kita nanti pun, seolah-olah kita secara langsung kita perlukan juga. Kalau tidak, kita tak terjual kita nanti. Kita close position cantik dah ni, 40 tick naik. Nak jual tak mau tak boleh. Nak close position tak boleh. Tak ada orang. Faham? Betul? Ya, betul. Jadi macam mana kita nak menjual? Semua pandai. Okey. Nampak bila cikgu bercerita tu, nampak sangatlah kita ni jahil selama ni. Dia perlukan, itu memang cikgu guru sifu saya bercerita dengan saya. Kan? Sebab saya pernah orang kata deal secara tidak langsung dengan operator apa semua ni. Society sebanyak kita ada info lah. Memang dia perlukan dia kata. Sebab tu dia perlu rekrut. Maksudnya bukanlah berekrut secara rasmi macam ni, dia perlu perkenalkan lah. Trading ni bagus, trading ni kena boleh buat duit. Bukan semua, tapi itu antara untuk dia nak bagi market tu cantik. Sebab itu kita kata Tadi cikgu sebut operator tu refer pada siapa? Operator? Ni lah. Dia ada tiga yang utama lah. Institutional, dia trend following dan juga market maker. Okay, market maker ni kita pun boleh jadi. Kalau kita ni ada berapa orang sekarang ni? Kita ada 9 orang kan? Okay. Kata kita ada 9 orang ni, kita ada 2 juta orang. Kita boleh gerakkan market. Okey. Faham? Sebab tu kita sebenarnya live trade menjadi salah. Sebab kita boleh manipulate market. Kalau kita ni semua pandai, semua ada kemampuan. Even macam saham pun boleh macam tu kan. Sebab tu saham manipulate. Sebab tu orang tak bagi saya perasan. Dia boleh gerak market kan.
Nanti off record nanti saya cerita. Di ujung off record nanti saya cerita pasal ni. Sebab ni record tak boleh. Nanti kita publish mampus. Okay. Nanti saya cerita pasal benda tu. Okay, boleh So, kita kena faham daripada candlestick dia akan bentuk market structure. Bila terbentuk market structure, kita nak tengok sama ada dia akan trending ataupun dia akan consolidate. Itu saja yang kita kena faham. Macam semalam, kenapa orang kita kan, oh lama dia sideways. Sideways tu consolidate. Dalam dia consolidate, dia akan membentuk chart pattern. Faham? Sebab dia consolidate itulah tempat dia orang start masuk. Sebab tu kita dilarang masuk masa tu. Kalau kita tak cakap, selalu kan orang sebut kan, tak cakap jangan. Betul? Okay. Sebab masa itulah dia orang tengah collapse. Di sinilah kalau kajian-kajian tu Wyckoff ke SMC ke apa semua, di sinilah dia orang kaji. Di sini tak payah kaji, masuk macam melba pun menang. Bubuh ini apa pun menang. Yang sini gambar gagal. Sebab tu kita kena faham ni chart form ni. Kita faham daripada candlestick, kekuatan candlestick sendiri, kita tengok structure terbentuk tak. Betul? Sama ada dia akan terus trending atau dia consolidate. Lepas tu dia akan membentuk candlestick yang lebih besar. Market structure di time frame kecil, candlestick di time frame besar. Okey, faham? Tapi kita kena fahamlah candlestick ni, asas candlestick ni. Sebab tu saya kata candlestick ni sekolah rendah tu penting. Sifir, bahagi, tolak tambah tu amat penting. Sebab kita nak baca psikologi market. Jangan ambil mudah benda ni. Ramai orang tak payah ni. Tahu kena market structure sudah. Tapi kena faham market structure time frame berapa. Sebab tu kita TPB kita market time frame. Nak time frame berapa? Tak ada masalah. Benda sama je diulang. Ulang benda yang sama saja. Ini saja dia akan bermain. Pada candlestick bentuk market structure sama ada trending atau consolidate. Lepas dia keluar daripada chart pattern dia akan trending balik. Dia pergi bentuk candlestick besar. Jadi bila dekat candlestick besar, kita boleh agak dah esok nak jadi apa. So kita kembali pada time frame kecil balik untuk buat candlestick baca balik. Faham? Faham tak faham? Saya bagi contoh. Kat bawah ni. You nampak tak skrin kan ni? Chart. Nampak tak? Okay. Ini saya buka chart weekly. Kenapa saya buka chart weekly? Weekly, okay, kita nak baca seminggu punya market. Seminggu tu you dah tahu dah bias dia ke mana. Okay, melalui of course lah you all kena tahu candlestick. Kalau you tak pandai, tak tahu baca candlestick, macam mana you nak tahu dia? Faham tak? Mana cikgu nak tengok weekly ni, candle ni adalah contohnya kita nak trade minggu depan ni, kita akan tengok weekly minggu lepas lah. Betul. Tak weekly semasa. Adalah poin-poin yang kita kena tanda. Bila dia melepasi poin-poin tersebut, nanti kita ada tarik fibu apa semua lah. Yang saya nak sampaikan psikologi dulu. Contohnya lah, okay, candle ni nak naik tinggi. Ada sebab nak naik tinggi ni. Bila kita nak hit dia nak naik tinggi ni? Kita kena tengok candle sebelum ni. Betul? Sebab kita nak scalping, kita bukan nak swing. Daripada weekly pun kita boleh tengok untuk tengok, kita nak tengok seminggu punya bias. Right? Okay, lepas tu kita pergi yang kecil. Okay, kita tengok daily pula. Daily tengah buat apa? Kenapa sekarang ni ramai terkena? Terkena. Tadi siapa kata tadi market kita sukun ni. Sebenarnya kalau you perasan, dia market kita sideways sebenarnya. Cuma range dia besar, sebab tu kita boleh main. Market sideways daily. Betul tak betul? Nanti kita akan dalam kelas kita akan baca ni sideways macam mana kita nak tackle pula sideways ni. Ni daripada kita boleh tarik fibu antara ni level-level fibu ni. Kita boleh main ni antara level-level fibu ni. Boleh main. Faham tak? Itu yang saya kata maksudkan psikologi tu supaya bila kita ada asas kita fahamlah psikologi dia perlu turun ke perlu naik ke. Walaupun dia sideways. Sebab tu kita sekarang ni kita kena faham perbezaan kita dengan forex. Siapa tadi yang forex tadi? Saya ada terlibat. Tadi siapa tadi yang seorang lagi tadi? Ya. Tuan daripada Melaka tadi. Tak ada lah. Dah terkeluar dia. Okey. FR, siapa FR?
Okey. Kat mana kita saya lupa lah. Forex. Forex dia punya volume tinggi. Volatility dia tinggi. Dan dia senang nak manipulate sebenarnya sebab dia tu banyak third party. Sebab dia tak ada, sebab tu orang kata forex ni, minta maaf dia berdapat orang kata apa, pada pandangan saya, kenapa forex tu dikatakan haram? Sebab dia tak ada asas. Dan dia ramai sangat operator. Faham tak? Macam kita CPO, walaupun kita ada operator, katalah kita semua ada berduit, kita nak gerakkan market. Kita kena juga tertaluk pada demand and supply. Kita tak boleh nak suka-suka gerak sebab dia memang ada betul perniagaan. Dia memang ada supply kita punya produk palm oil kepada luar. Betul tak? Ada consumer. Jadi kita tak boleh, walaupun kita nak push macam mana pun, MPOB tetap akan jaga. Dia tak nak harga jadi mahal, sedangkan dari segi demand tak ada pun. Boleh faham tak? Dari segi fundamental dia. Sebab tu sebenarnya kita kena faham. Fundamental kita CPO sekarang adalah memang macam ni je. Kita akan banyak bermain dalam sideway. Kita kena terima hakikat. Ini dia naik ni because of apa ni? Sebab perang masa tu. Sebab soya, minyak sawi, minyak sayuran apa semua tidak boleh supply. Sebab antara supplier terbesar adalah Ukraine. Jadi dia orang tak ada pilihan, no choice. Dia orang terpaksa pilih kita as a untuk menggantikan dia punya produk untuk penggunaan dia orang harian, betul tak? Minyak. That's why kita spike. Tapi bila benda dah selesai, dia orang supply balik minyak dia orang, that's why harga kembali pada asal. So inilah range harga kita. Jadi kita kena terima hakikat dulu. Itu fundamental dia CPO. Cuma sekarang kenapa orang kata harga mungkin akan buat kenaikan sikit? Kenapa? Because of nak depa balik antaranya. Kan? India akan tambah import untuk nak supply pada rakyat dia nak mandi minyak. Jadi ada logiknya kat situ. Jadi by situlah kita kaji structure, kita kaji pattern, kita tengok kekuatan candle, tengok kekuatan volume, betul tak betul, support tak support. Faham tak? Jadi sebenarnya apa yang nak sampaikan kat sini adalah mentality kita dulu dalam trading. Kita kena terapkan mentality kita dulu. Kita start baca market, psikologi market, bias kepada mana, mental kita akan ready. Tak ada kita terkapal-kapal kita masuk market, market nak ke mana? Lepas tu tanyalah, nak buy ke nak sell ni? Bila soalan tu saja kita tanya, bermakna kita tak ready dengan market. Dan kita sedang, ibarat kalau kita memandu kereta kat jalan raya, kita memandu dalam keadaan mabuk. Jalan mana pun tak tahu kita nak masuk. Simpang mana pun tak tahu kita nak masuk. So, berisiko tak kita drive masa tu? Yes. Memang amat berisiko. Kita tak faham pun lagi. Simpang mana, jalan mana. Tak ada tujuan. Drive tanpa tujuan. Hanya yang kita tak nak terkawin pun tak tahu nak tuju ke mana. Cuma ada orang cakap, cuba belok kanan. Kita pun belok dah. Kita tak tahu kat kanan tu ada apa. Nampak tak? Jadi kita dalam trading mesti kita tahu arah tuju dulu, tahu tujuan dulu sebelum kita drive. Okey? Boleh? Ini konteks dia. Sebab tu pentingnya kita faham asas tu. Kepentingan asas. Boleh tak? Risau pula semua diam. Boleh. Yang lain masih ada? Nak rehat ke? Kejap ke? Ada juga, ada. Itu tak apa. Tu. Orang lain? Tuan Haris? Tuan Haris? Ada lagi Tuan Haris? Hilang lagi seorang. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada apa? Tadi ada 7, 8. Tinggal 5. Tak apalah. Tuan Budaya, nak sebut pun. Budaya okey? Tuan Budaya. Okey. Tuan Haris lah, Tuan Haris mungkin. Tuan Haris tak apalah dia ni. Tuan Basha okey? Okey. So macam mana setakat ni? Boleh bagi sedikit respon. Tuan Basha, okey macam mana sekarang? Sekarang ni nampak dia punya overview. Maknanya sebelum ni saya tengok terlalu detail tentang current chart. Tapi sebenarnya kalau tengok pada luar kita boleh nampak
lagi clear ke mana arah tuju market dan macam mana benda-benda ni semua impact dengan current small chart tu. Mentality kita lah dulu. Saya ready kan. Okay, apa Zul? Ada nak say something? Bila saya start tengok apa yang cikgu buat ni, saya rasa selama ni saya ni buat cacah merbah. pakai tak ada ilmu lah kata orang. Bila tengok ni lagi rasa rupa-rupanya dia apa ni kata orang terlalu mendalam lah. Lack of knowledge tadi dah nampak lah. Itulah kata orang, kita kena betul-betul ambil masa jugalah untuk betul-betul memahami keadaan candlestick, structure semua kan. Sebab selama ni pun kita pakai ikut-ikut aja trading orang buat macam tu, tapi kita tak faham sebenarnya apa pergerakan dia. Itu masalah besar buat saya lah kan. Lagi siapa? Okey, Tuan Tuan Nazrul. Ada nak share nak? Tu lah, kalau sebenarnya benda ni mungkin saya pun kan ada kelas yang sebelum ni pun pernah cerita, tapi kita kadang kita tak ambil berat sangat dia punya first step ni. Before kita pergi yang the next step, kita terus buka chart, kita terus pergi the next step yang which is yang detail lah, maknanya tengok terus candle, terus tengok dia punya chart pattern apa semua tu kan. So bila ni balik kita macam betul juga kan, kita refresh balik. Betul, kena start dengan first step dulu yang penting. Yang ni kita kena tengok dulu secara overview dia macam mana, dan baru kita akan start cari setup. Baru kita masuk setup. Betul. Kan? Kita nak confirmation. Okey, nampak dah ni. Okey, now kalau setup aku ada macam ni, itulah masuk pada SOP kita tadi tu. Nanti kita pergi lepas ni pada SOP setup Ini saya cakap ni secara umum, bukan pergi spesifik kepada mana-mana setup tak. Saya nak ubah mentality je dulu ni. Cara kita berfikir, cara kita nak tackle market, cara kita nak memahami market. Dan of course lah, kalau you nak faham psikologi secara tu, nanti dekat kelas kita akan cerita jerung-jerung tu, peranan jerung tu. Jerung tu nak collect kat mana, jerung ni nak collect kat mana. Kan? Sebab apa? Kita nak lebih gambaran yang jelas pasal clue yang dia akan buat nanti. Sebab dia akan buat clue ni. Semua pergerakan ni, sebab tu saya kata, daripada sekecil-kecil candlestick sampai sebesar-besar candlestick, semua dia datang dengan clue. Sebab, kena ingat, dalam trading, dia ada institution yang tengah trade. Ada jerung-jerung. Kita retailer ni nak menumpang saja. Jangan ingat kita short sendiri, kita control market. Ya, kita gini, sebab tu kita jadi teknik harapan. Sebab konon-konon kita control market. Nak turun ni. No, bukan kita menggerakkan market. Sebab tu saya akan cerita, sekecil-kecil candlestick tu, candlestick bila berada di puncak, dia akan jadi buying climax contohnya. Macam mana kita nak kesan dia dah buying climax? Dia dah bahaya dah habis dah. Dengar, jerung dah start buang dah. Dia ada peringkat dia tau. Dia nak buang tu, dia ada peringkat dia. Sebab tu kalau kita belajar elliott wave kan, wave keempat, wave kelima tu dia dah slow. Lepas tu kalau dari segi elliott wave, di situ dia slow tu, slow motion tu kita dah faham dah. Di situlah dia bakal buang. Sebenarnya dia dah buang awal. Yang ujung-ujung tu, pasal tak orang akan kasi kita overbought, orang akan kita divergent. Itu semua tanda-tanda dia dah keluar dah. Jangan ada tu hujung-hujung je. Maksudnya ialah dia orang masuk dengan lot yang besar. Dia kena ada sedikit buffer untuk dia orang buang tu, untuk dia psycho kita. Di situ dia buat spike lah, dia buat apalah. Kita breakout ni. Itu yang ramai kata kena dengan fake breakout. Sebab kita tak faham peranan jerung buat apa. Jerung tengah nak buang dia punya position, dia spike lah sikit, dia bagi apa? Konon-konon dia bagi Q banyak, pung dia bagi kan. Kita tengok, alamak, volume besar ni, breakout ni. Kan? Faham? Terciduk di puncak bahagia. Nangis tu. Nangis. Saya katakan, jadi kita nak, kalau boleh kita nak fresh. Sebab tu saya ajar daripada fresh. Daripada candlestick tu, you all dah ready. Sebab di sini, risk rendah. You all ambil yang dah habis dah trending kan. Dah harga dah tu kejar harga. Itu dah risk tinggi satu. Yang kedua, orang nak buang dah. Orang jerung-jerung dah keluar position. Yang masuk banyak, tu retailer. Sebab tu dia bagi spike sikit, candle warna hijau masa ujung. Candle warna hijau, tapi tiba-tiba turun. Apa hal?
Sebab tu yang saya maksudkan tadi, candle warna hijau, tapi kalau retailer duduk dalam buat apa? Faham tak? Masa tu dia bertukar tangan. Okey? Dia pass baton. Maksudnya, dia tengah queue nak sell. Oh, kita terpengaruh. Kita kata dia nak naik. Mula-mula nak naik tu memang dia spike dulu. Dia orang buat kerja. Pam, dia jetik. Kita pun, nak naik ni. Kita pun ambil. Stop. Complete satu candle. Masa kita ambil itulah dia queue sell. Faham? Seolah-olah kita menang. Sedangkan dia tengah ambil sell. Dia macam semalam ke cikgu yang kita macam expect dia macam 38 semalam. Dia nak pecah-pecah tapi dia lepas kalau pecah sikit dia turun balik. Sebab tu kita main sikit-sikit macam semalam kan, sampai live semalam. Alhamdulillah dapat untung kan, dapat ni kan. Ada tak semalam live? Ada, saya duduk dalam live tu. Kan saya sebutkan, maknanya kita kena tu lah. Kan kita ambil ke 38 dia menunggu tu. masa sini kita nampak kan, kita baca kan pergerakan jerung apa semua. Dia inilah kata, bukan kita tak boleh join dia, tapi kita join dia masa dia tengah nak buat tu. Walaupun masa tu dia nak spike, tu saya kata dia spike habis, sini retailer terperangkap okey, retailer terperangkap dia dah keluar dah. Dia pun start slow. Dia cukup momentum, dia pun henjut balik. Kita terperangkap dah. Itu bahaya bila kita apa ni. Azrin mana? Azrin kita. Okey. Itu yang kita nak sampaikan, kena hati-hati bila kita berada dah penghujung trend apa semua tu. Maknanya cikgu, kalau sekiranya spike kalau besar sangat sampai 40 tick ke 30 tick tu, itu menunjukkan dia akan reverse balik ke macam mana? Tak semestinya. Kita kena tengok next clue untuk kita nak determine dia. Next clue. Jadi next clue tu sebab tu saya kata, apa antara clue dia? Candle, market structure. Ataupun datanglah setup lain, ada kan, tak kisahlah, bergantung pada setup lah. Di situlah orang cari setup untuk confirmation. Tapi kita kena kenal dulu. Sebelum saya setup tu, jangan terus masuk setup, supaya setup kita tu ada yang kuat, ada yang tak kuat. Okey, ni market cycle. Kita nak kena faham dia dua keadaan saja. Saya rumuskanlah sebenarnya market, kalau kita belajar Wyckoff dia ada market phase kan. Market phase tu dia ada, sekejap saya contoh sikit supaya lebih clear lah. Sebab dia kata benda ni terminologi saja. Okey. Perbezaan terminologi antara kita mana saya punya annotate ni? Sekarang nampak chart, nampak screen mana? Chart tu? Chart. Chart. Patut pun. Saya kena pada slide balik. Okey, pada slide tengok Chart. Okey. Okey. Kalau kita belajar consolidation, reversal, continuation. Maksudnya apa? Okey, market dia macam ni. Mula-mula dia buat, kalau dalam bahasa tu dia panggil accumulation. Betul tak? Pernah dengar? Pernah dengar. Okey, sebenarnya ni proses consolidate lah. Market tengah consolidate. Dia masa consolidate ni. Kalau tu sideways lah ni kan? Sideways lah ni. Okey. Masa sideways ni juga masuk. Sideways tu adalah proses dia orang masuk. Okey, tu yang kadang-kadang dia pergi once dia break tu jadi sebab tu kita nak ready macam semalam kan. Tengok kata bukan salah kata tu, daripada kita baca tu kita faham dia akan spike. Dia nak spike ni, mesti nak spike ni. Sama ada dia nak clear position lah, tak ada janji kita untung masa tu. Apa tu saya kata dia spike tinggi. Okey, keluar. Kemungkinan untuk dia reverse. Sebab kita takut perangkap lah. Macam semalam. Kan? Kalau dia nak cantik, dia spike dia tak terlalu tinggi, sedang-sedang lah. Itu psikologi yang kita kena faham. Okey, proses dia accumulate, lepas tu dia akan buat markup. Maksudnya trending lah. Maksud tu dia kena rehat balik. Sini dia panggil re-accumulate. Masa re-accumulate ni sama ada dia dua pilihan. Dia nak buat reversal ataupun dia nak continuation. Kita sini pula kita akan cari antaranya apa? Kita boleh lukis chart pattern. Continuation pattern ataupun reversal pattern. Faham tak? Kita nak cari clue dulu ni. Okey?
Jadi dekat sini dia arraykan balik. Okey, kemungkinan dia nak naik sebab apa? Dari segi kalau kita kajilah perkaitan antara elliott wave pun. 1 2 3 4 5 elliott wave. Tapi boleh kata tak ada river? Boleh. Cuma elliott wave ni kena, siapa guna elliott wave dia kena recount. Faham? Maksudnya tak valid dah wave tu, dia kena recount balik daripada awal. Siapa player elliott wave lah. Itu yang psikologi yang saya nak sampaikan, yang kita kena faham. Apa market tengah nak buat. Faham? Bila dia valid, bila dia tak valid. Supaya kita ni smart lah. Kita kena follow dia apa pun. Kita tak tahu apa dia perancangan dia. Tapi kita kena tengok clue dia. Bila kita dah clear clue, baru kita buat keputusan. Boleh? Rasa smart tak sikit hari ni? Rasa structured sikit. Right. Right. Macam tu lah. Bila dia buat ada kat atas, dia akan consolidate balik. Dia akan buat apa? Dia buat distribution kalau nak turun. Pandai faham lah. Nak tulis dengan mouse ni susah. Distribution. Lepas distribution dia buat markdown. Lepas tu dia buat redistribution. Dia turun. Dia akan balik, naik balik. Begitulah market. Cuma gambar seribu sebab apa? Lukis macam ni. Bila market berat tak ada pula macam ni. Janganlah lurus. Dia bagi bergerak dia lain kan. Ini konteks kita kena faham. Proses dia. Kan? Sebab tu kata bila kita terlalu tengok YouTube, terlalu tengok buku pun masalah juga sebenarnya. Bila praktikalnya dia jadi lain. Ialah sebab betul kalau nak lukis tu kita jadi macam kita tak sure belah mana nak lukis tu kan. Ya. Tapi Macam mana sebab, nak mengatasi tu? Trading hours. trading hours lah. Bila trading hours kita dah tengok sebelum ni kan apa dia buat apa semua. Sebelum ni macam ni. Kan? Sebab tu saya lukis expanded, berapa kali expanded dia buat. Kan benda yang sama dia ulang. Itulah bila tengok live cikgu itu macam nampaklah bila cikgu letak ada lukis tu kita macam baru nampak okey baru clear. Tapi dia tak lukis tu jadi kosong macam tak dapat nak capture dia punya tu lah. Apa dia nak buat? Apa nak buat? Okey. So itulah yang kita maksudkan sebab tu saya kata. Bila dah complete dia punya tu kan, kita dah faham jagung dah siap ready untuk tu, masuk setup apa? Nak pergi VP berapa? Faham tak? Jadi kita letakkan setup tu tempat yang betul. Barulah kita tak terikut 100% setup. Jadi kita tahu masa bila kita nak ambil sikit, masa bila kita nak swing nak ambil besar. Mana benda dah ada momentum, buat apa ambil sikit? Ambil lah banyak. Tapi benda kita tahu dia tengah momentum slow, ambil lah 10. Faham tak? Smart tak smart trader macam tu? Tuan Put saya, smart tak smart trader macam tu? Smart. Okay, right. So, insyaAllah Okay, sebab tu saya kata tadi, ni. Yang proses tadi tu kita mencari signal. Ataupun kita close. Kan? Clear saja signal clear tu, masuklah setup apa you all pakai. Masuklah. Pergilah belajar expert tu, pergilah universiti. Nak mantap kan? Boleh? Pergilah masuk. Kelas apa you nak masuk? Wyckoff? SMC? Apa lagi? Elliott Wave? BBMA? Ni yang top lah. Apa lagi? Masuklah. Tapi kalau sini kita gagal, sini gagal lah. Nampak tak? Nampak tak guys? FR siapa FR ni? Okey. Boleh Cikgu Dinas dah ada Cikgu Dinas? Ada. Okey. Kita dah nak habis ni. Okey, nampak? Kita kena anticipate before participate. Apa maksudnya? Siapa faham? Guys. Dia kena jangka aspek dulu kot. Jangkakan dulu pergerakannya sebelum kita join market. Betul. Jangkakan makna. Kita dah ready mental kita. Kita dah pakai review. Dari segi psikologi dia nak macam ni. Aku nampak dia macam ni lah. Kalau hari ni dia buat sini, kemungkinan dia akan jadi gini. Baru kita participate.
Bukan kita try and error, participate dulu. Tak jadi. Dan memanglah kadang-kadang memang benda ni kita bermain dengan risk. Ada ketika jadi, ada ketika tak jadi. Cuma bila tak jadi, kita faham. Contohnya kita masuk macam semalam, dia spike kan. Saya cakap dengan Tuan Haji Zul kan, Abang Zul kita. Kan 94 dia punya support kan semalam kan saya kata kan. Ya, betul lah, betul. Kalau pecah 94, kita terus tukar. Sell lah tu. Itu maksudnya. Maksudnya benda memang tu tak jadi. Memang terjadi apa yang cikgu cakap tu. Kita nak macam tu. Sebab kita kena pasti level mana yang dia perlu untuk saya dari segi psikologi. Macam semalam kan, sini kan. Saya kata 94 semalam. Kenapa 94? Adalah sebab dianya. Okay? Antaranya dia adalah RBS. Dan juga candle ni sendiri, itself, kekuatan candle tu sendiri. Faham tak? 94. Jadi kalau candle ni terbunuh, kita kata terbunuh lah. Level tu kita masuk balik untuk turun. Itu psikologi dia. Itu saya kata tadi psikologi tu. Bermakna apa yang masuk kat sini ni adalah jerung. Jerung tengah sel ni. Dia spike ni kita yang terperangkap rupanya. Kalau siapa tak lepas pegangan. Nampak tak dari segi structure-nya? So, dia datang, dia test, dia spike. Okey. Dia tak berjaya pecah. Dia pecah, dia datang balik, dia turun. Sebab ini dah jadi area psikologi. Maknanya kalau kita gagal, contohnya 94 semalam dia gagal, dia pecah. Automatik kita kena tukar kita punya mindset. Faham? Sebab tu kita datangkan ke saya punya setup, kita punya setup ni, PBB, kita panggil PBR ni. Pak pecah, naik, kan perasan saya kata ambil bahu. Ni ambil bahu. Perasan tak? Inilah bahu. Ni saya bagi ni sikit. Kat mana masuk ni? TBB line masuk lah. Dah confirm lah tu. Nah, dapat lah. 14 tik. Sekurang-kurangnya. Betul? Masa semalam kita masuk ramai sini kan? Daripada bawah sikit. 8. Adalah yang second lah, second. Sini kan? Sini kita masuk kan. Kalau sini kita masuk right semalam, dah daripada pukul 2.40 sampai pukul 4 30 tik. Settle. Market sideway. Sideway pada orang, tapi bukan pada kita. Alright? Sebab apa? Sebab kita tengok, kita follow pergerakan dia orang. Kita follow pergerakan jerung. Okey. So, kembali pada slide kita. Kita rehat 5 minit boleh? Okey. 2 minit lah, 2 minit sebab saya nak stop dulu recording sebab dia jadi panjang. Okey, jumpa lagi 2 minit daripada sekarang.